Assalamualaikum. Hai semua. Resipi yang Umi nak bawakan hari ni ialah pulut kuning yang sangat mudah nak memasaknya. Kunci utama kesedapan pulut kuning ni ialah gunakan santan pekat yang segar. Santan yang baru diperah tu ya. Bancuh bersama garam sehingga ada rasa masing-masing gitu. Barulah bangkit lemaknya. Inilah petua utama orang lama-lama dulu ajar. Warna yang menawan inilah yang menaikkan selera para penggemarnya. Ditambah pula bila pulutnya lembut, berkilat, berlemak dan wangi, memang sedap tak terkatalah. Dalam video ni, Umi dah pun highlightkan petua-petua penting tersebut. Jadi kalau anda yang masih belum mahir dalam memasak hidangan yang satu ni, bolehlah cuba. Umi gandingkan dengan pulut kuning ni bersama rendang kerang. Bertambah-tambah anak-anak makan. Anak buah Umi pun cakap, sedap betul. Ngam semua rasa. Jom kita mulakan. Sukat 2 cawan beras pulut dalam mangkuk atau besen yang besar. Kemudian basuh bersih-bersih beras pulut ni. Barulah tuangkan air. Air tu agak-agaklah. Biar lebihkan sedikit pun tak apa. Bagi tenggelam beras pulutnya. Senang nanti beras pulut tu mengembang. Kemudian masukkan 1 sudu besar serbuk kunyit. Gaulkan bagi serbuk kunyit tu sebati bersama beras pulut. Kalau nak ganti pakai pewarna kuning makanan, tu pun boleh. Kemudian dah siap gaulkan tu, masukkan asam keping dalam 2 keping gitu. Okey, tujuan Umi masukkan asam keping tu bagi warna kuning dari serbuk kunyit tu melekat pada beras pulut. Nanti lagi menariklah warna pulut kuning ni lepas dikukus nanti. Rendam beras pulut ni seeloknya semalaman ataupun paling kurang 5 ke 6 jam ya, bagi beras pulut tu kembang dan warna kuning tu melekat elok pada beras pulut. Jika direndam sekejap atau tak cukup masanya, nanti pulut yang terhasil tu akan keras dan makan masa yang lama untuk mengukus. Yang ni setelah hampir 6 jam Umi rendam. Tengok tu warnanya dah nampak menarik, kuning keemasan gitu beras pulutnya. Gaul sebati seketika, kemudian keluarkan asam-asam keping yang telah direndam. Toskan beras pulut tersebut. Air kunyit tu buang ya, kita tak gunakan lagi. Tapis, toskan beras pulut tu bagi kering airnya. Kemudian masukkan beras pulut tu ke dalam bekas kukusan. Umi dah siap-siap lapik dengan plastik talam ni, yang dah dicucuk-cucukkan dengan lidi sate bagi ada lubang-lubang kecil. Mudah nanti uap-uap air naik semasa proses pengukusan. Ratakan beras pulut di sekeliling loyang tu. Kemudian buatkan lubang-lubang kecil pada beras tu ya. Bagi mudah nanti uap-uap air tu naik dan dia membantu untuk mempercepatkan proses pengukusan. Campakkan beberapa helai daun pandan bagi naik aroma wangi semasa proses mengukus pulut nanti. Air kukusan dah menggelegak, barulah mula mengukus. Kukus selama 25 hingga ke 30 minit atau sehingga beras pulut tu masak sepenuhnya. Sementara tu, sukat 1 cawan santan pekat yang fresh, yang baru diperah ya. Kemudian masukkan 1 sudu besar gula pasir dan 1/4 sudu kecil garam. Campak 2 helai daun pandan yang telah disimpulkan. Buka api dan masak sekejap santan pekat ni hingga ia mula nak mendidih. Okey, tujuan Umi pakai santan yang fresh supaya lebih terasa lemak santan tu dan ia membantu untuk kilat dan lembutkan pulut kuning kita. Sebab santan fresh ni dah ada minyak nira kelapa tu kan. Kalau pakai santan kotak, kita kena tambah 1 sudu kecil minyak ya untuk lembut dan kilatkan pulut tersebut. Selain tu, gula pasir pun membantu untuk kilatkan pulut kuning kita. Tak rasa manis pun pulutnya sebab kita pakai sikit je gula tu. Jangan risau. Garam tu boleh adjust hingga dapat rasa masing-masing sedikit. Barulah bangkit rasa lemak-lemak pada pulut kuning. Santan dah mula nak mendidih tu, tutup api. Wangi baunya dimasak bersama daun pandan.
Pulut yang dah siap dikukus tu alihkan dalam mangkuk atau besen yang besar. Tengok tu pulutnya dah betul-betul masak. Elok sebutir-sebutir gitu hasilnya. Masukkan santan yang telah dimasak tadi sedikit demi sedikit. Kemudian gaul bagi santan tu meresap dan sebati bersama pulut kuning. Bagi pulutnya tu lagi mengembang dan melekit-lekit gitu. Tambahkan lagi santan pekat tu bagi habis semuanya. Sambung gaul hinggalah santan bercampur mesra dan betul-betul meresap sebati bersama pulut kuning. Gaulkan dalam 10 minit gitu bagi adunan pulut tu semakin sticky dan makin meresap sebati dan lembut. Bila santan tu dia dah meresap sepenuhnya, dia akan jadi makin lembut. Dah semakin lekit-lekit tu bolehlah keluarkan dahulu daun pandan. Sambung gaulkan lagi seketika. Dah nampak sebati dan kembang pulutnya tu, boleh alihkan dalam apa-apa bekas atau piring kaca yang macam Umi gunakan ni. Alihkan ke semua pulut yang masih tersisa tu. Kemudian gunakan spatula untuk kita ratakan pulutnya bagi sekata dan licin di keseluruhan piring. Tujuannya bagi pulut tu elok mengembang dan melekat antara satu sama lain. Selain tu, tengok tu, dah nampak licin, berkilat hasil pulut kuning kita. Kalau anda nak tekap, buat bentuk macam kek pulut ke atau terap dalam acuan yang kecil tu, boleh terus buat waktu panas-panas tadi lepas kita siap gaul. Dia masih panas, melekit-lekit gitu. Pulutnya pun lembut, senanglah nak bentuk kan. Siap dah pulut kuning yang Umi buat ni. Apa tunggu lagi? Jom cuba. Sekian sahaja tutorial dalam episod kali ni. Jumpa di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa tekan button subscribe, like dan sharekan resipi ni jika anda suka. Tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.